Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abadah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلومنا في الدارين آمين. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan bahawasanya diri taubah itu ialah satu ibadah yang dijanjikan akan pahala kerana taubah. Para penonton muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menyambung lagi muzakarah kita menerusi kitab Penawar Bagi Hati pada halaman muka surat 62 menyatakan berkaitan dengan taubah. Yang mana taubah merupakan salah satu daripada sifat mahmudah, sifat hati yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ianya dituntut oleh syarak. Maka taubah ini merupakan satu kewajipan ke atas kita yang selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan melengahkan taubah ini merupakan satu dosa yang lain. Taubah hukumnya wajib dan bersegera pada taubah itu pun wajib. Maka orang yang melengahkan taubah kepada Allah, melengah-lengahkan bertaubat kepada Allah, maka orang ini telah melakukan satu dosa. Dosa maksiat yang dilakukan satu. Kemudian tidak bertaubah, tidak bersegera bertaubat kepada Allah di atas kesalahan maksiat yang dilakukan, satu dosa yang lain. Maka jika berpanjangan, maka oleh kerana ketangguhan kita bertaubat kepada Allah, masanya panjang, maka ianya akan menjadi makin gemuk, makin gemuk, makin gemuk, makin gemuk. Dosa yang kita melengahkan ataupun menangguhkan taubat kepada Allah di atas kesilapan yang kita lakukan. Dosa berbeza. Dosa maksiat yang kita lakukan, satu dosa. Tiba-tiba tidak bertaubat dengan segera, satu dosa. Maka jika lama, maka ianya makin banyak, makin gemuk. Makin gemuk, makin buncit, makin kembang, makin kembang. Dosa yang kita lambatkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ianya sepatutnya menjadi satu kewajipan bersegera di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat ini merupakan anak kunci bagi mereka-mereka yang nak kepada berjaya akhirat. Ni taubah ialah permulaan jalan bagi kita orang yang inginkan berjaya akhirat. Inilah anak kuncinya. Untuk berjaya akhirat,
anak kuncinya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesinambungan daripada pertemuan kita yang lalu, di mana kata pengarang rahimahullahu taala, dan bahawasanya taubat itu, ketahui olehmu bahawasanya, kalau nak ibarat, kalau kita nak faham ibarat, ni dia panggil atah pada kata hak dulu, hak mula-mula. Atah pada kata bahawasanya taubat itu permulaan jalan. Takdirnya kita ambil kembali perkataan tu, ketahui olehmu bahawasanya gitu. Bahawasanya yang pertama, ketahui olehmu bahawasanya diri taubat ni, taubat ni, taubat itulah ialah merupakan satu ibadah. Satu ibadah yang dijanjikan akan pahala kerana kita bertaubat tadi. Taubah ni merupakan satu ibadat. Manakala ianya merupakan satu ibadat, maka kalaulah kita bertaubat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala janji nak beri pahala kepada kita. Allah Ta'ala nak bagi pengupuh nak pula. Allah. Ini mudah nak dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana dengan bertaubat pun Allah Ta'ala memberikan kepada kita ganjaran pahala daripadanya. Yang mana kita ni maknanya telah melakukan kesalahan. Bandingnya kita telah mengotorkan baju orang. Baju yang bukan milik kita, kita telah mengotorkan. Lalu tu orang tersebut yang pemilik bagi baju tadi, maknanya dia tengok baju dia kotor akibat kita yang menumpahkannya, air ke atasnya, gulai ke atasnya, ke atas baju tersebut yang kepunyaan dia. Tiba-tiba kita bersihkan baju dia, cucikan baju dia, lalu tu dia bagi pengupuh kepada kita dengan RM1. Ambil lah. Sebab baju aku tadi kamu telah bersihkan. Walah kita yang salah. Memang patutlah, maknanya kita bersihkan bajunya. Tapi dia memberikan pula ganjaran Allah. Ini pun sama. Maknanya kita melakukan kesalahan, maksiat kepada Allah, derhaka kepada dia. Lalu tu kita minta maaf kepada Allah dengan bertaubat. Tiba-tiba Allah beri pahala kepada kita dengan kita memohon maaf kepadanya, iaitulah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh pengarang rahimahullahu taala, bahawasanya diri taubah itu satu ibadat yang dijanjikan akan pahala kerana kita melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri pahala dengan taubat tersebut. Adapun hilang seksa, kemudian daripada taubat tu, maka iaitu hilang seksa. Tak ada dah seksa setelah mana kita bertaubat kepada Allah. Hak ni diserahkan kepada Allah Ta'ala. Tu kerjaan Allah lah. Kerjaan Allah Subhanahu wa taala lah. Lepas ke tak lepas, setelah mana kita bertaubat, setelah mana kita telah bertaubat kepada Allah dengan cukup rukun-rukun dan syarat-syaratnya yang lagi akan datang, manakala kita bertaubat kepada Allah, Allah beri pahala. Lalu tu Allah nak ampun ke tidak, seksa tu hilang ke tidak, hak ni diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis itu. Baik. Mana dalil yang menunjukkan taubat ni merupakan satu kewajipan? Lalu tu pengarang rahimahullahu taala, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu taala mendatangkan dalil daripada Al-Quran, seterusnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata pengarang, berfirman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut
tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sambungan ayatnya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala tu kasih ia Allah Ta'ala. Allah kasih akan sekalian yang banyak bertaubat. Allah kasih kepada orang yang berahi suka kepada bertaubat. Ni Allah Ta'ala puji orang yang bertaubat. Dengan Allah Ta'ala kata dia kasih kepada orang yang berahi kepada taubat. Buat salah bertaubat kepada Allah. Buat silap bertaubat kepada Allah. Buat maksiat bertaubat kepada Allah. Buat derhaka kepada dia lalu terus bertaubat kepada Allah. Maka Allah Ta'ala kasih kepada orang ni. Allah Ta'ala kasih kepada mereka yang bertaubat kepada dia. Yang kembali kepada dia Allah kasih. Ada melencung, kembali selalu Allah Ta'ala kasih. Seperti kita lah. Naik motosikal, lopak, buat silap, minta maaf. Tu orang akan sayanglah kepada kita. Minta maaf tadi silap, minta maaf jadi saya. Ni orang yang bertaubat pada Allah, Allah kasih. Mafhumnya Allah tidak kasih kepada orang yang tidak bertaubat, yang mana dia telah jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalil yang pertama yang menunjukkan taubat ni merupakan satu tuntutan pada syarak. Yang kedua, dan firman Allah Ta'ala, wa tubu ilallahi jami'ah ayyuhal mu'minun. Artinya, dan taubat oleh kamu. Watubu itu dia panggil perintah Allah. Fi'il amar menunjukkan Allah Ta'ala perintah kepada kita. Bila perintah kan menunjukkan kepada wajib. Wajib taubat. Dan taubat oleh kamu. Watubu ilallah. Bertaubat oleh kamu kepada Allah Ta'ala. Taubatlah kamu kepada Allah sekalian kamu. Bertaubat oleh kamu dan taubat oleh kamu kepada Allah sekalian kamu. Hei sekalian yang beriman. Itu perintah Allah Ta'ala supaya kita bertaubat kepada Allah. Ini jadi dalil kepada kita. Ianya satu kewajipan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pula. Ini mendatangkan hadis Nabi pula. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Artinya, arti hadis Nabi ni rawahu Ibnu Majah daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Nabi, artinya orang yang taubat daripada dosa ni. Orang yang bertaubat kepada Allah, yang bertaubat daripada dosa dia, sepertilah mereka yang tidak berdosa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bertaubat daripada dosa dia buat, seperti dia tak buat dosa. Taubat mana? Taubat yang mencukupi rukun dan syarat. Itu maksud taubat di sini. Taubat yang melengkapi, yang sempurna. Kembali kepada yang sempurna, kepada yang kamil. Yang sempurna, taubat hak benar-benar. Iaitulah taubat hak cukup rukun dan syarat-syaratnya. Maka orang yang bertaubat dengan cukup rukun syarat, manakala dia melakukan dosa terus bertaubat, orang ni seperti dia tak berdosa. Kerana hapus dah dosa dia. Tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banding serupa kita pakai baju kotor lah. Balik pejabat kotor dah baju ni, tiba-tiba dah kotor. Bersihlah. Basuh mesin, basuh baju, pakai guna sabun dan sebagainya, gahar, berus, sidai, las, tengok setelah mana kering,
Hilang dah kekotoran tadi. Cuci dah. Comel dah, kalau baju putih jadi putih, kalau kopiah putih jadi kopiah putih. Tak ada dah kotoran-kotoran tadi. Begitulah bandingnya orang yang melakukan maksiat bertaubat kepada Allah. Orang ni sudah jadi bersih. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, ya ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilaih fi yaumin mi'ati marrah. Mi'atin marrah. Artinya, hei yang mana-mana manusia. Ya ayyuhanna, hei sekalian manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, hei manusia, mana-mana manusia oleh kamu. Hei yang mana-mana manusia taubat oleh kamu. Hei mana-mana manusia, gitu. Hei manusia, taubat oleh kamu, kata Nabi. Tu perintah pula tu. Tubu. Perintah daripada Nabi. Taubat oleh kamu kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Kerana bahawasanya aku sendiri ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taubat kepadanya, kepada Allah pada satu hari itu 100 kali. Pada tiap-tiap hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bertaubat kepada Allah 100 kali. Tu hak maksum, hak tidak berdosa, yang dipelihara oleh Allah Ta'ala daripada melakukan kesalahan maksiat pun begitu, bertaubat kepada Allah tiap-tiap hari 100 kali. 100 kali. Tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu tu bertaubat buat apa? Kalau macam tu dah Nabi tu maksud dah. Kalau kita logik lah. Maknanya kalau kita tanggung lah. Menasabah lah. Kerana kita ni tidak maksum. Ada melakukan salah silap. Terjatuh dalam salah maksiat. Maka kita bertaubat kepada Allah. Menasabah. Nabi hak maksum, hak tidak jatuh pada maksiat. Tiba-tiba bertaubat juga 100 kali. Ini merupakan untuk contohi. Nabi nak mencontohi. Hikmahnya Nabi nak mencontohi kepada umatnya. Begini, aku pun bertaubat pada Allah. Gitu. Dan Nabi nak junjung perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah Ta'ala perintah supaya bertaubat. Lalu tu Nabi bertaubat ni semata-mata junjung perintah Allah. Bukan Nabi buat salah. Bukan Nabi buat derhaka. Maksum, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul bertaubat Nabi 100 kali dalam hadis ni. Ini semata-mata nak menjunjung perintah daripada Allah dan untuk meneladani, sebagai nak mencontohi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatul hasanah. Uswatun hasanah. Di Nabi itu ialah ikutan kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Habis itu. Baik. Tu Nabi. Nabi hak maksum pun 100 kali, apatah lagi maknanya kita yang jatuh pada maksiat ni. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, Inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghar. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala yang maha mulia lagi yang maha besar menerima ia Allah akan taubat hamba. Allah terima taubat hamba, kata Nabi ni. Allah terima taubat hamba hak buat salah selama belum sampai rohnya, selama belum sampai nyawanya, nyawa seorang hamba tadi, kepada halkum bagi hamba. Tu Nabi kata pintu taubat ni terbuka luah. Terbuka luah. Allah Ta'ala buka luah kepada kita supaya kita bertaubat kepada Allah. Allah Ta'ala akan terima taubat ni selama mana kita belum
dicabutkan nyawa kepada halqum ghargharah. Ghargharah tu halqum, sampai kepada halqum sebagaimana kisah Firaun itulah. Dia bertaubat tapi hak dekat cabut dah nyawa dekat halqum dah, ditariknya nyawa tadi. Tu tak terima dah, pintu taubat tutup dah. Sebelum daripada tu Allah Taala terima taubat kita. Tu Nabi SAW bersabda. Baik, seterusnya yang terakhir, dan sabda Nabi SAW lagi, man taba qabla an tatla'a asy-syams min maghribiha taballahu alaih. Artinya, barang siapa taubat ia barang siapa dia bertaubat tu sebelum naik matahari daripada tempat lenyapnya, tempat jatuh matahari. Maknanya naik sungsang lah. Hak sekarang naik sebelah maknanya timur jatuh ke barat. Hak ni naik sebelah barat. Ni dia panggil hak alamat dekat dengan kiamat, hak tepat huru hara dah kiamat ni. Maka sini kata Nabi SAW, siapa hak taubat sebelum lagi maknanya matahari tu naik sebelah barat, nescaya menerima oleh Allah Ta'ala akan taubatnya. Ini hak secara umum maknanya, hak tak ada secara khas di individu, tiap-tiap individu. Maknanya sebelum lagi dia tu mati, halqum, roh tak naik sepada halqum, dia bertaubat, Allah terima. Itu individu. Hak khas dia panggil, hak khususi. Ini umumnya kalau bertaubat pada Allah lepas daripada matahari naik dah, melalui barat, hak dekat-dekat dengan kiamat huru-hara, taubat time tu. Tu Allah Ta'ala tak terima dah, pintu taubat telah ditutup. Sebelum daripada tu, pintu taubat terbuka luah. Allah Ta'ala janji, Nabi SAW sebut, Allah nak terima taubat mereka tersebut. Tapi taubat yang mana taubat yang cukup rukun dan juga syarat-syaratnya. Taubat yang sempurna. Habis kat situ. Dan ketahui olehmu bahawasanya makna taubat. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullah khairan jazaa. Assalamualaikum.